Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Termizi dalam 15 minit MMTV edisi 22 Jun 2023. Kita ke berita utama. Semua parti politik yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN diingatkan tidak menyentuh isu sensitif melibatkan agama, religion, raja, royalty dan kaum ras. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mana-mana parti politik bebas memberikan apa jua pandangan termasuk terhadap kerajaan yang memerintah sekarang asalkan tidak menyentuh aspek 3R. Melihatkan kepada gaya 3R sebagai trend berpolitik terkini dan tidak akan surut, beliau yakin perkara itu akan diteruskan menjelang PRN. Mengulas lanjut, Saifuddin Nasution berkata tindakan sedemikian akan dipantau pasukan khas 3R yang ditubuhkan sejak Mac lepas. Jelasnya, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengambil tindakan undang-undang dan boleh disiasat di bawah Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sementara itu, 6 negeri yang akan mengadakan PRN ialah Kelantan, Negeri Sembilan, Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Terengganu. Pangkalan data utama padu yang diwujudkan bagi menggabungkan maklumat sosio-ekonomi bagi setiap isi rumah di negara ini dalam usaha memperkemaskan pelaksanaan subsidi bersasar akan mula diguna pakai pada tahun hadapan. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, semua maklumat itu akan diproses bersama dalam sistem API dan sebelum dimasukkan ke pangkalan data negara. Merangkumi pemboleh ubah seperti demografi, pendapatan pekerjaan, status, lokasi dan negeri serta rekod-rekod lain, semua ini akan digunakan sebagai rujukan sahih pada pelaksanaan subsidi bersasar. Selain boleh diakses oleh penganalisis sektor awam, kerajaan juga dalam perancangan untuk memberikan akses kepada badan bukan kerajaan dan akademia selepas data itu melalui tapisan. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan padu itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN yang akan menggabungkan sebanyak mungkin maklumat sosio-ekonomi bagi setiap isi rumah yang dapat membantu kerajaan menggubal dasar dan menyasarkan subsidi. Katanya, menerusi padu juga, kerajaan dapat mengenal pasti ketirisan yang wujud sekaligus menambah baik pelaksanaan sistem subsidi kepada golongan sasaran. Lebih 8 juta golongan B40 bakal menerima sumbangan tunai rahmah fasa 3 STR3 bermula Isnin depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan memutuskan bagi mempercepatkan agihan STR3 dan disalurkan sebelum Hari Raya Aidiladha berbanding perancangan awal pada bulan hadapan. Menurut beliau, pembayaran ini membabitkan peruntukan lebih 2 bilion ringgit yang mana penerima akan menerima antara RM100 hingga RM1,300 berdasarkan kelayakan masing-masing. Katanya, ketiga-tiga fasa STR ini melibatkan peruntukan pembayaran berjumlah 5 bilion ringgit bagi tahun ini, manakala pembayaran fasa keempat STR dijangka pada bulan November depan. Bagi mereka yang mempunyai akaun bank, bayaran bakal dikreditkan terus ke dalam tempoh 26 Jun hingga 5 Julai ini, manakala mereka yang tiada akaun bank, pembayaran tunai dilaksanakan melalui cawangan Bank Simpanan Nasional pada Isnin depan. Sebanyak 8 kertas siasatan dibuka dan tindakan ditahan tugas dikenakan ke atas seorang pegawai polis wanita dikenali sebagai Inspektor Sheila yang tular berikutan beberapa siri kekecohan di media sosial. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, 2 kertas siasatan telah dibuka oleh Polis Diraja Malaysia PDRM di bawah Seksyen 506 dan Seksyen 186 Kanun Keseksaan berhubung isu tersebut. Ujarnya, 2 kertas siasatan tersebut dilakukan oleh Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS PDRM. Selain itu, beliau berkata 6 lagi kertas siasatan turut dibuka melibatkan aspek tata tertib yang dilaksanakan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT. Terdahulu, media melaporkan seorang pegawai wanita telah didakwa dengan 2 kes selepas videonya yang menghina anggota polis pangkat rendah tular di media sosial.
Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Institusi-institusi kerajaan harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap wang yang digunakan dengan setiap perbelanjaan haruslah memberi impak positif kepada kehidupan rakyat. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi berkata, hal ini kerana kepercayaan orang ramai terhadap sektor awam dan sebahagian besarnya adalah berdasarkan persepsi dalam aspek kecekapan, kebolehpercayaan dan kejujuran yang dipamerkan. Justru tegas beliau, sektor awam perlu beroperasi dengan kompeten, amanah, jujur dan berintegriti. Jelasnya, Jabatan Audit Negara akan sentiasa peka menjalankan kuasa pengauditan untuk memeriksa dan menyiasat pengurusan wang awam dengan tumpuan kepada kepentingan rakyat. Tambahnya lagi, Jabatan Audit Negara terus menjalinkan kerjasama dengan semua pihak termasuk agensi awam dan badan lain yang berkaitan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Seorang wanita ditahan polis selepas dipercayai merosakkan pintu rumah bekas teman lelakinya yang juga pemain bola sepak Sabah. Wanita itu ditahan semalam bagi membantu siasatan berhubung kejadian tersebut. Dalam kenyataan hari ini, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, tangkapan dibuat susulan daripada laporan polis yang dibuat pemain bola sepak berkenaan pada 17 Jun lalu. Dalam pada itu, Muhammad Zaidi menasihatkan orang ramai untuk tidak membuat sebarang spekulasi, perkongsian dan menyebarkan sesuatu berita daripada sumber yang tidak sahih berhubung kes ini yang telah dimuat naik dan tular di platform media sosial. Beralih ke berita luar negara. Sekurang-kurangnya 41 tahanan wanita di sebuah penjara terbunuh dalam sebuah rusuhan yang berlaku di Honduras, Amerika Syarikat semalam. Punca kejadian itu berlaku disebabkan pergaduhan besar antara beberapa kumpulan di sebuah pusat tahanan wanita di Tamara, kira-kira 50 km dari barat laut Tegucigalpa. Menurut jurucakap polis Honduras, hasil siasatan mendapati beberapa tahanan ditembak dan ditikam, malah paling mengerikan ada yang turut dibakar. Seorang tahanan menjelaskan banduan kumpulan Barrio 18 memecah masuk blok sel lalu melepaskan tembakan serta membakar banduan lain. Ketua Sistem Penjara Negara, Julissa Villanueva percaya rusuhan itu tercetus selepas pihaknya mula mengambil tindakan untuk membantras aktiviti haram di dalam penjara. Sementara itu, 7 tahanan yang terselamat kini menerima rawatan di Hospital Tegucigalpa. Identiti 5 penumpang kapal selam Titan yang hilang didedahkan kepada umum iaitu Stockton Rush, Hamish Harding, Paul Henry Najilot, Shahzada Daud dan anak lelakinya Suleiman. Rush ialah pengasas dan ketua pegawai eksekutif Ocean Gate Expeditions iaitu syarikat yang mengendalikan kapal selam Titan. Rush yang mengemudi Titan dalam nahas malang itu merupakan pengasas kepada Ocean Gate Expeditions pada 2009 yang berpangkalan di Bandar Everett, negeri Washington. Seorang lagi penumpang, Harding, 58 tahun, merupakan ahli perniagaan, penjelajah dan bilioner Britain. Najilot pula ialah seorang pakar maritim Perancis yang melakukan lebih 35 selaman ke lokasi Titanic selain bertindak sebagai pengarah penyelidikan bawah air untuk syarikat yang diberi hak untuk menyelamatkan bangkai kapal Titanic. Selain itu, Shahzada, 48 tahun, yang merupakan ahli perniagaan daripada keluarga antara terkaya Pakistan, turut berada di dalam kapal selam Titan bersama anak lelakinya, Suleiman, yang berumur 19 tahun. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari.
Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara. AirAsia dipilih sebagai syarikat penerbangan tambang rendah terbaik dunia pada Anugerah Syarikat Penerbangan Dunia Skytrax 2023 untuk kali ke-14 berturut-turut. Syarikat penerbangan itu juga muncul sebagai syarikat penerbangan tambang rendah terbaik Asia 2023 seperti yang diundi oleh pengembara yang mengambil bahagian dalam tinjauan kepuasan penumpang syarikat penerbangan terbesar dari September 2022 hingga Mei 2023. Ketua Pegawai Eksekutif Capital A, Tony Fernandez berkata, kemenangan syarikat penerbangan itu adalah pencapaian luar biasa lebih-lebih lagi bagi jenama ASEAN, terutamanya selepas pandemik COVID-19 yang memberi kesan teruk kepada industri penerbangan. Anugerah Syarikat Penerbangan Dunia Skytrax 2023 diadakan bersempena dengan pameran udara Paris Air Show yang diadakan dari 19 hingga 25 Jun di Paris. Bursa Malaysia memerlukan lebih banyak aktiviti seperti tawaran awam permulaan IPO bagi menarik lebih ramai pelabur terutamanya daripada pengurus dana asing. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berkata, Bursa Malaysia perlu disusun semula melalui insentif serta-merta seperti penurunan cukai stamp untuk menggalakkan lebih banyak jumlah transaksi sekaligus menarik para pelabur. Beliau berpendapat sektor equity dalam pasaran modal negara sememangnya memerlukan perhatian atau rembakan setelah tiada aktiviti-aktiviti yang boleh menarik pelaburan besar. Ujarnya lagi, antara insentif penting adalah membuat perubahan kepada pasaran modal negara, terutamanya melalui Bursa Malaysia kerana pasaran saham tempatan telah menjadi pasaran saham yang paling rendah prestasinya pada tahun ini dengan penurunan 7%. Kita ke berita sukan. Harimau Malaya dijangka mencapai ranking terbaiknya dalam tempoh 12 tahun hasil 2 kemenangan yang dilakar dalam aksi persahabatan Tier 1. Kemenangan besar 10-0 ke atas Papua New Guinea kemarin dan 4-1 menumpaskan Kepulauan Solomon minggu lalu bakal menyaksikan Malaysia naik dari tangga ke 138 ke kedudukan 136 ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Pencapaian Kim Pan Gon dilihat memberangsangkan kerana setakat ini skuad bimbingannya menang 16 daripada 20 perlawanan dan layak ke Piala Asia secara merit buat kali pertama dalam tempoh 42 tahun. Namun beliau masih mengingatkan pemain agar tidak terlalu seronok kerana 2 perlawanan persahabatan yang diharungi hanyalah pemanas badan. Untuk rekod, ketika Pan Gon mula mengambil alih pasukan pada 21 Januari lalu, Malaysia menduduki tangga ke-154 dunia. Kapten Manchester City, Ilkay Gundogan, yang membantu kelab itu merangkul kejuaraan treble musim lalu, akan menyertai Barcelona secara percuma. Gundogan, 32 tahun, akan meninggalkan Etihad selepas mengetuai mereka menjuarai Liga Perdana Inggeris, Piala FA dan Liga Juara-Juara. Beliau menamatkan 7 tahun yang cemerlang di England dengan merangkul 14 trofi termasuk 5 kejuaraan Liga. Barcelona bersetuju menandatangani Gundogan dengan kontrak 3 tahun selepas pemain tengah Jerman itu gagal mencapai kata sepakat dalam rundingan penyambungan kontrak bersama City yang tamat 30 Jun ini. Untuk rekod, Gundogan meninggalkan The Citizens selepas melakukan lebih 300 penampilan dan menjaringkan 60 gol. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 23 Jun 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.